Assalamualaikum dan terima kasih kerana anda masih lagi setia menonton tutorial saya yang ke-17. So hari ini saya nak kongsi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kita nak buat counter menggunakan Arduino. Yang pertama saya akan share bagaimana kita nak buat incremental counter. Yang kedua saya akan share bagaimana nak buat decremental counter, dan yang ketiga bagaimana kita nak link counter ni dengan output. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila subscribe, komen, share and like. Thank you for watching. Okey, untuk wiring, first thing yang kita nak kena tahu ialah saya ada gunakan 5 volt ke breadboard. Okey. Kemudian saya ada supply ground ke breadboard. So ini adalah common dia. Okey. Kemudian saya ada pin number 2 ke signal push button pull down resistor, dan pin number 3 untuk satu lagi push button. Saya ada 2 push button, tapi untuk yang pertama kita gunakan first push button, kemudian kita tambah push button kedua, dan akhirnya kita akan gunakan LED sebagai output. LED ni kita gunakan 8 dengan 9, pin 8 dengan 9. Okey, kat sini saya gunakan 2 resistor 330 ohm untuk LED dan 2 unit 1000 ohm untuk push button. Okey, kalau push button ni saya gunakan pull down resistor push button. Okey, mana kita gunakan 5 volt. Dia pergi ke satu kaki push button dan keluar pergi ke resistor dan ke ground. In between ni kita ambil dia sebagai signal. Untuk wiring ini saja. Okey, kalau tadi kita dah tengok dia punya macam mana nak buat wiring, dia punya diagram. So kita akan mulakan dengan programming untuk push button yang pertama lah. So kita ada push button pertama, kita kena declare integer. Then kita bagi nama dia push button 1. Kita gunakan pin nombor 2. Okey. Kemudian kita buat setup ni, kita kena pin mode PB1 sebagai input. Okey. Kemudian kita nak buat, oh ya, sebelum saya lupa, kita perlu gunakan serial monitor untuk troubleshoot lah. So serial begin 9600 baud rate. Okey. Kemudian kat sini kita kena buat satu kita nak baca daripada pin nombor 2, tapi kita nak bentuk digital kan. So kita kena bagi nama satu lagi untuk PB1, kita namakan dia status. PB1 status. PB1 status ialah digital read. Okey, digital read. Apa yang kita nak read? Kita nak read PB1. So kita akan masukkan dia dalam PB1 status lah. Result dia kita masukkan dalam PB1 status. Then kita kena buat sedikit if. Okay. Dalam condition ni kita kena letaklah if PB1 status sama dengan 1. Okey, kalau dia ditekan, kalau push button tu ditekan, apa kita nak buat? Kita nak counter 1 bertambah. Okey. Tapi oleh kerana counter 1 ni adalah objek baru kita declare, kita kena declare ke atas. Integer counter 1. Okey. Kemudian ini kita dah declare, kita dah buat program ni, actually dah boleh jalan lah.
Cuma kita nak gunakan serial monitor untuk monitor dia punya result dia. So kita gunakan serial dot print quotation mark pb1 status sama dengan, so ini adalah string okey. Kemudian saya nak sebelah ayat pb1 status sama dengan saya nak dia print pb1 status tu punya result lah. So saya buat lagi sekali, serial.print. Okey, saya buat serial print line lah, serial print line, sebab lepas tu saya nak dia ada space sikit. Push button 1 pb1 status. So kita dah boleh hantar lah kalau yang macam ni. Dia rasa dah complete. Dan kita cuba hantar. Okey, pb1 status. Kita ada satu masalah. Tulis pb1 status ni, kita nak kena declare kat atas ni. Integer pb1 status. Okey, kita dah declare. So lepas ni rasanya tak ada problem. Okey. Dan pada masa sama kita boleh buka serial monitor lah. So dia akan paparkan pb1 status. Okey, sekarang kalau saya on, dia akan jadi 1. pb1 saya lepas, dia kosong, saya tekan, dia 1, saya lepas, dia kosong. Okey, kemudian kita nak paparkan counter di sebelah ni, sebelah sini So ini kita tak boleh guna print line lah. So kita guna print. Kemudian saya buat lagi sekali. Saya copy. Saya paste. Kali ni saya nak dia paparkan counter. Counter 1 ialah, so kat sini counter 1. counter 1. Counter 1 ni dia kena sama lah dengan ni. Okey. Untuk counter ini adalah string, tak kisah, tak sama tak kisah. Kemudian kita hantar. Dan kita check. Oops. Okey. Kita ada kesilapan kat sini. Yang akhir ni saya kena letak line supaya next dia tadi dia bersiri ya. Memanjang sini. Saya nak dia print, lepas tu di bawah dia, okey. Dan saya hantar yang ni. Okey, dan serial monitor. pb1 status sama dengan 0, counter 1 sama dengan 0. Dan saya nak jarakkan ni lah, dua ni dia rapat sangat. Dan saya letak sini, saya space sikit. Dan kita hantar lagi. Okey, dan kita tengok result dia. Okey, push button punya status dan counter. Okey, bila saya tekan, dia counter akan meningkat. Kalau saya tekan sekali saja pun dia akan naik lebih. Katakan 62 kan, saya tekan dia dah jadi 65, padahal saya tekan sekejap. Okey, yang ni kita akan tengok apa masalah dia sebenarnya. Okey, kalau kita tengok tadi kenapa saya tekan lama, dia punya value counter ni sentiasa bertambah. Sebab kalau kita tengok, dia duduk di dalam void loop. So kita tengok dia dalam void loop. Okey, dalam void loop. So bila saya tekan, dia akan detect jika push button ditekan, counter akan tambah 1. Betul dia tambah 1. Kemudian dia print sampai bawah ni, dia akan naik atas balik dan saya masih lagi tekan dan benda ni betul, benar, dan dia akan naik 1.
Kemudian dia buat seterusnya. Void loop ni akan sentiasa jalan macam tu lah. Dan bila saya tekan lama, dia akan naik banyak kali. Okey. Untuk tu, kita perlu buat satu benda lagi lah. Untuk kita nak naikkan dia satu saja. Tujuan kita nak naikkan satu, sekali tekan satu je naik. Okey. Kita boleh buat, selepas dia naikkan satu value, kita kena create satu PB1 memory lah. New status sama dengan 1. Apa maksud ni adalah, saya jarakkan sikit lah, kasi nampak. Bila tadi asalnya PB1 new status ni adalah kosong waktu kita hantar program. Kemudian bila saya tekan, dia dah naik 1, dia akan jadikan memori sebagai 1. PB new status ni 1. Dan ke atas ni kita kena letak dan PB1 new status. Okey, kenapa kita buat macam ni? Okey, saya terangkan lagi sekali. Bila saya tekan, asalnya ini adalah kosong. Bila saya tekan push button dan dia check status ni kosong tak. Kalau kosong, maknanya dua-dua ni benar, dia akan naikkan 1. Kemudian dia akan tukar PB new status ni jadi 1. Dia dah print, dia naik atas balik. Dia tengok saya masih tekan lagi, tetapi ini dah jadi 1. So dia tak buat apa-apa. Maknanya dia naikkan sekali saja, lepas tu dah tak buat apa-apa. Okey, kalau kita buat macam ni, sampai bila-bila dia akan jadi 1 kat sini. Betul tak? Kita kena tambah lagi 1 if kat bawah ni. Okey. If PB1 jika saya tak tekan, apa berlaku? Bila saya tak tekan PB1 new status, saya jadikan dia kosong. Maknanya bila tadi saya tekan, okey, ini kosong, dia naikkan 1, kemudian dia dah jadi 1. Ini pun akan jadi 1 lah sepatutnya. Tapi bila saya lepas, dia akan jadi kosong. Bila saya tekan balik, sebab ini dah kosong, waktu saya lepas ni, dia dah kosongkan sini. So bila saya tekan, dia naikkan lagi 1. Okey, dan kita hantar. Okey, tak apa. Kita ada masalah satu ni. Ada kesilapan PB1 new status was not declared. Oleh kerana ini kita baru declare. Sebelum ni kita tak ada objek ni. Kita kena declare kat sini. Integer PB1 new status. Okey. Dan kita try hantar lagi. Ada tak apa-apa error? PB1 status. Oh, sebab ini kita dah declare actually. PB1 status. Tapi oleh kerana saya salah type, huruf kecil pula. Okay, kita try hantar. Kita check ada tak problem. Okey, alhamdulillah tak ada. Dan kita tengok. PB1 status kosong, counter kosong. Okey. Bila saya tekan push button ni push button ditekan dan counter 1. Bila saya lepas, push button kosong, counter still 1. Bila saya tekan lagi, PB1 status 1, counter 2. Macam itulah seterusnya. 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang kita dah berjaya naikkan satu demi satu lah. Dia punya value counter ni, value dia. Sekarang saya ada dua push button. Yang mana satu saya nak naik, satu saya nak turun lah. So, senang lah. Benda ni senang. Okay, kita just perlu declare yang kedua punya lah. Saya copy ni. Okay, yang pin 2 di pin number 3 untuk push button 2. Lepas tu counter still pakai satu counter.
PB status PB1 kita kena buat 2 juga. Okey, kita buat PB2 status. PB1 new status pun kita kena buat 2 sebab kita ada 2 button. Okey. So siap declare, kita kena declare sebagai input dan push button 2 sebagai input dah siap. Ini pun kita kena tambah lagi satu. Ini kita boleh letak sini boleh kalau kita tak nak. Kita boleh copy semua sekali ni. Okay. So kita buat program nombor 2 lah. So ni semua akan jadi 2 lah. Okay, ni untuk baca dia punya status. Ini dia nak buat comparison. Satu ni jangan tukar pula. Sini nak check on ke off. Kalau tukar 2 tak jadi apa nanti. Okay, ini push button 2 dan push button 2. So ini pun jadi push button 2 dan push button 2. Kemudian kita boleh hantar ke kita punya board, kita test. Oh, sebelum tu kita kena setting untuk paparan di screen di serial monitor ya. So di serial monitor saya nak print 1 dan 2 ni. Ini okey, saya ada nampak beberapa kesilapan yang saya lakukan. Okey, yang pertama ialah sini. Sepatutnya ialah tolak-tolak. Sebab yang atas ni saya nak tambah value dan sini saya nak tolak. Dan sepatutnya kat sini adalah tolak-tolak. Kemudian kat sini saya perlukan space untuk jarak antara perkataan ni dan perkataan ni. Okey. Dan sini sepatutnya push button 2. Ni dah push button 1. Okey, ini akan jadi push button 2. Okey. Kemudian kita cuba hantar. Okey, dan tak ada masalah. Kemudian kita tengok dia punya result. Okey, kita ada push button 1 status, push button 2 status dan counter. Okey, sekarang saya cuba tekan yang pertama ni adalah untuk increase. Okey, 1. Nampak tengok? 1. Saya tekan lama, dia akan naik 2 sekali saja. Saya lepas, saya tekan lagi 3, dia akan jadi 3 sini. Okey. Kemudian saya guna button yang lagi 1 untuk decrease. Nampak? Saya tekan ini, dia akan jadi 2. Saya lepas. Saya tekan lagi, jadi 1. Saya lepas. Saya tekan lagi, dia jadi 0. So, maksudnya program kita ni dah betul. Cuma sekarang apa yang saya nak buat adalah saya nak linkkan macam mana counter ni kita nak linkkan pada output lah. Output kat sini adalah LED. So kat sini kita declare dulu integer LED 1 pada pin number 8. Okay. Dan integer LED 2 pada pin number 9. Kemudian kita kena declare pin mode LED 1 sebagai LED 1 sebagai output dan LED 2 pun sebagai output. Okey. Kemudian kita dah declare. Okey, kita dah pin mode, kita dah declare. Then kita buat kat sini, kita buat if counter 1 sama dengan 5. Okey, kalau sama dengan 5, apa kita nak buat? Kita digital write. Okey, LED 1 kita nak onkan dia, so kita jadikan dia high. Okey. Kemudian ini sebenarnya kita nak hidupkan dua-dua lah. Dua-dua secara serentak.
Dan yeah, faham ini. Okey, kemudian kita nak matikan dia pula. If lagi sekali pada point 3, counter tambah 3, kita nak jadikan dia low. Nak matikan dia lah. LO dulu. Sorry. Okay. Dan ini pun kita jadikan dia low untuk matikan dia. So yang ni simple je. Okay. Kamu boleh buat macam-macam. Tapi yang ni saya nak tunjuk contoh yang simple saja. Dan kita hantar dia. Kita tengok result dia. Okay. Dan tak ada masalah. Okay. Semua kita ada push button 1, status, 2 status dan counter. Okay, kemudian kita test. Okay. Kita tekan, saya tekan lama. Button 1 hidup, counter naik 1. Saya lepas. Button 1 hidup, dia naik 2. Okay, saya lepas. Button 3 hidup, dia naik 3. Okay, 4, 5. 5, okay, anda tengok kat sini LED tu menyala. Nampak? Okay, bila saya kurang, sama juga 4, 3. So bila 3, LED ni akan padam. Kemudian 2, 1, 0. Okay. Untuk tutorial kali ni sampai sini saja yang saya boleh share. So nanti saya akan share dia punya coding. Anda boleh guna coding ni untuk buat uji kaji di rumah lah. Macam mana nak guna counter ni, kalau ubah apa jadi kan. So benda ni anda perlu cuba. Apapun, saya harap benda ni bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.